Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Buletin Ukas edisi malam 25 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita malam dimulakan dengan Kerajaan Sarawak menyasarkan remaja di negeri ini lengkap menerima vaksin COVID-19 sebelum 31 Oktober 2021. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Embas memberitahu setakat Jumaat seramai 75,162 orang atau 78% remaja berumur 16 tahun hingga 17 tahun telah divaksinasi. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak itu menambah bagi yang berumur 12 hingga 15 tahun pula seramai 8,320 telah divaksin. Kita ucap terima kasih kepada semua yang sama-sama membantu pengurusan sekolah dan sebagainya, medical department dan the frontliner. Dan kita juga merayu kepada ibu bapa mesti minta dia bawa anak dia ke terdapat vaccination. Vaccination ini adalah satu cara yang penting bagaimana kita nak menjaga diri dari jangkitan COVID. So in Sarawak, we are for the 16-17 kita yang pertama, and then also 12 to 15 pun kita juga. Jadi bekalan vaksin tidak ada isu. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan selepas melawat program vaksinasi remaja di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Tun Ahmad Zaidi, Tunas di Kuching pada Sabtu. Hadir sama dalam lawatan itu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga penasihat JPBN Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas juga turut memberitahu Sarawak telah menerima bekalan vaksin COVID-19 jenis CanSino dan ia telah dihantar ke beberapa tempat di luar bandar bermula sejak 22 hingga 24 September 2021 di beberapa bahagian supaya dapat dirancang untuk diguna pakai. Kita sudah menghantar kepada beberapa tempat di luar bandar, bermulai dari 22, 23 dan 24 hari bulan juga kita menghantar ke beberapa bahagian supaya dia dapat berancang untuk diguna pakai sekarang. Misalnya Miri, kita membekal untuk penan di pendalaman, dan kita juga telah memutuskan juga membekal untuk bahagian Limbang. So bahagian-bahagian lain dia ada permohonan untuk minta CanSino. CanSino is a single dose vaccine. It's already in Sarawak already. Sementara itu, beberapa pelajar SMK Agama Tunas ketika ditemui wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS menyatakan rasa lega setelah mendapatkan vaksin dan menyeru kepada mereka yang belum mendapatkan vaksin untuk tampil segera. Nama kami Puteri Adabiatul Hilaliyah. Kami umur 14 tahun. Sekolah Tunas. Rasa lega sebab dah vaksin boleh keluar sini-sini. Vaksin tu nasi sakit. Jadi tu orang bolehlah ambil untuk keselamatan. Nama Ahmad Ryan Talib. Umur 14 tahun, sekolah situ SMK Tunas. Injection nasi sakit, jadi saya takut. Ambil ya vaksinnya, serah apa-apa untuk melindungi kita semua. Laporan seterusnya, Sarawak sudah bersedia menerima kedatangan pelancong ke negeri ini selepas tidak lagi mewajibkan mereka menjalani kuarantin. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting berkata, dengan tiadanya arahan kuarantin akan membolehkan ramai pelancong dari dalam dan luar negara datang ke negeri ini. Bagaimanapun, tegasnya setiap pelancong perlu mengikut syarat yang dikenakan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. So we are ready lah, ready in Sarawak to welcome people to come and visit Sarawak. Sudah lama since last year 2020 March 18 sampai sekarang ada 19 bulan sudah. So we are now ready and people are hoping also boleh travel, boleh balik, pergi mana-mana tempat, tengok tempat Beliau berkata demikian dalam program ziarah UKAS Konvoi Jelajah Hari Malaysia di Kompleks Islam Sarawak Miri pada Sabtu. Mengulas mengenai program ziarah UKAS, Datuk Sebastian yang juga Adun Piasau menyifatkan program ini suatu yang baik dalam usaha mengingatkan Hari Malaysia kepada golongan muda.
Dan ini satu program ini memang sangat baik-baiklah, bagus. Kerana walaupun COVID-19 Islam tak banyak program, tapi hari ini ada program ni memang sangat bagus. Dan saya tak faham program ini pertama kali di Sarawak, sebab ini ada phase ketiga. Konvoi yang disertai lebih 25 motosikal berkuasa besar bersama beberapa kenderaan jabatan dan agensi kerajaan Sarawak bergerak dari Kompleks Islam Sarawak Miri ke tim Seaside Hideout Resort yang diiringi polis Diraja Malaysia PDRM. Sementara itu, peserta konvoi Vicky Gulin ketika ditemui berterima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang memimpin Sarawak menjadi sebuah negeri yang aman dan sejahtera walaupun hidup dalam pelbagai kaum dan agama. Menyampaikan rasa gembira as a Sarawakian and a Malaysian. Terutamanya kita tinggal di dalam negara yang aman dan damai. Meskipun pada hari ini kita mengalami pandemik COVID dan Nada sama turut dikongsikan seorang lagi peserta konvoi, Hamisah Suntak, yang mahu semua penduduk di negeri ini menanamkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Sebab memang agak lama saya tak ikut, tapi bila ada acara ini saya rasa banggalah. Sememangnya kita sebagai rakyat Malaysia, anak Malaysia ini sepatutnya berbangga menjadi rakyat Malaysia yang negara kita aman, dan seperti hari ini kita mampu untuk melakukan aktiviti ini konvoi bersama-sama. Beralih dengan laporan di Serike. Hak dan tanah milik penduduk di kampung-kampung meliputi Jalan Pengiran Kadir, Jalan Rahman Keria dan Titian Simen atau lebih dikenali sebagai Kampung Debah di Serike akan terus dipertahankan dan ditambah nilai dengan perancangan jangka masa panjang yang cukup rapi. Sehubungan itu, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh, mahu penduduk kampung terus memberi kerjasama kepadanya agar semua perancangan yang dibuat dapat dilaksanakan untuk keselesaan dan kesinambungan pembangunan masa depan. Dalam 10 tahunnya tanah itu akan hilang. Oleh sebab ialah kita mahu menahan ke tanah tu, aset tu, supaya mana-mana pembangunan yang tidak melibatkan orang pun tanah, kita sih akan lulus. Jadi walaupun perancangan sedang dikelola. Jadi oleh sebab ialah saya nak minta orang supaya bekerjasama dengan saya, bekerjasama dengan kerajaan GPS, supaya mana-mana pihak yang bukan yang memberi alternatif option yang lain dari segi pengurusan atau pentadbiran ataupun dari segi kuasa politik, saya rasa perlu dilayanlah. Datuk Len berucap demikian dalam program ziarah UKAS bertempat di Surau Darul Huda Serike pada Sabtu. Menurutnya, beliau telah menyuarakan kepada Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mengenai perkara tersebut selain mengarahkan pihak Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA untuk merangka pelan jangka panjang penambahbaikan di kampung berkenaan. Jadi dalam itulah saya memikir bagaimana kita dapat memastikan tanah itu kita dapat pertahankan dengan penambahbaikan dari segi value, harga tanah atau aset itu. Jadi umum dilepas kedai aja, ia akan hilang dari genggaman kita. Oleh sebab ialah saya melihat, saya sudah berbincang dengan mengutarakan program perkara itu kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri beberapa kali yang sudah melawat ke Serike itu, dan juga telah mengarah LCDA untuk membuat perancangan jangka panjang, membuat pelan-pelan yang tertentu bagaimana kampung Debah itu, termasuklah semua tanah buntuta kita itu dapat dibangunkan, penambahbaikan dari segi aset, harga asetnya. Mungkin dilepas dari aja akan dalam 10 tahun akan habis. Antara pelan besar yang dirancang di kawasan tersebut ialah pembinaan tebingan sungai sepanjang hampir 2 km dari Terminal 2 hingga ke Jambatan Sungai Serike. Datuk Len kemudiannya mengecat dinding Surau Darul Huda sebagai simbolik perasmian program ziarah UKAS.
Dalam program berasingan, Datuk Len sempat meninjau program vaksinasi pelajar berusia 12 hingga 15 tahun yang diadakan di Dewan Sentral Serikir pada Sabtu. Menurutnya, hampir 4,000 pelajar berusia 12 hingga 15 tahun dari 50 buah sekolah dalam bahagian Serikir mula menerima suntikan vaksin pada hari tersebut dan akan diteruskan hingga 1 Oktober depan. Dalam program ini ialah akan melibatkan hampir 4,000 pelajar untuk kali ini dan program ini akan berjalan pada hari ini sehingga ke 1 bulan 10 insya-Allah. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini merupakan sebuah sekolah di Serikir seperti ini, SMK Serikir dan melibatkan lebih kurang 600 orang pelajar. Dan dijangka juga kita melihat juga ada walk-in dari Roban dan dari kawasan sekeliling Serikir juga. Jadi kita menerima mereka juga yang datang secara walk-in. Menjelas lanjut kepada media, beliau menambah program pemberian vaksin bagi pelajar berusia 16 hingga 18 tahun sebelum ini sudah mencapai 94% bagi yang berumur 16 tahun manakala 98% bagi yang berumur 18 tahun. Sementara itu, pada Jumaat, Datuk Len telah mempengerusikan sesi dialog projek rakyat menaik taraf sistem pengairan dan saliran di Sungai Bapa, Kampung Rajang dan benteng menahan hakisan dan ombak di Kampung Rajang Baru. Taklimat mengenai kedua-dua projek ini telah disampaikan oleh Jurutera Bahagian Muka, Faizal Suki dan Jurutera dari Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Muka, Nurliza Radwan, bertempat di Dewan Masyarakat Kampung Rajang. Dua projek rakyat yang bernilai 3 juta ringgit ini dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Gabungan Parti Sarawak, GPS di bawah projek transformasi luar bandar RTP Adun Kuala Rajang untuk mengatasi masalah hakisan tebing dan banjir. Kedua-dua projek ini dijadual siap dalam masa setahun dan apabila siap kelak, ia akan memberikan manfaat kepada masyarakat petani dan nelayan di Kampung Rajang. Manakala di Macan dengan wakil rakyat di situ, Ellen Siden Gramong meluangkan masa pada Sabtu meninjau program pemberian vaksin untuk murid-murid sekolah bertempat di Dewan Pejabat Daerah Kenawit. Seramai 400 pelajar berusia 12 hingga 15 tahun menghadirkan diri untuk menerima dos pertama suntikan vaksin. Program pemberian vaksin itu akan diadakan selama 6 hari bermula hari ini. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.